Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana biasa sebelum saya mula, tolong tulis sikit di ruangan chat. Boleh dengar tak suara, gambar jelas ke tidak? Kalau okey, tulis Alhamdulillah dari Kelang. Alhamdulillah dari Bukit Jelutong. Alhamdulillah dari Dalam Air. Alhamdulillah dari Ampang. Alhamdulillah dari Sungai Petani Kedah. Kak Rahimah Shah Alam. Seksyen berapa ni? Kena banjir tak Puan Rahimah? Moga-moga dilindungi Allah lah semua. Lagi ada lagi tak? Okey, Puan Sabaria Sungai Besi. Serendah. Serendah ni bunyi macam rendah je. Tapi tinggi kan? Serendah banjir tak serendah? Kak Jun dari Singapura. Alhamdulillah. Kak Ita dari Rawang. Okey, ramai dah tu yang bagi feedback, maknanya Kak Rahimah Seksyen 9. Okey, Seksyen 9. Seksyen 9 ni dekat Concode. Dekat Concode, Hotel Concode. Concord. Liza Hatim, serendah okey, Alhamdulillah. Atas bukit dalam hutan. Okey, kita sambung perbincangan kita. Kitab Riyadhus Salihin, bab as-sidqu, benar. Kalau buku yang sama dengan saya hari ini, muka surat 77. Muka surat 77, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, muka surat 77, bab benar. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. Jumpa tak? Hadis yang kedua dalam bab as-sidq, benar, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali bin Abi Talib ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata, saya menghafal dari sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tinggalkan apa-apa yang kau ragu-ragukan kepada apa yang tidak kau ragu-ragukan. Kerjakan apa yang tidak kau ragu-ragukan. Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan dan berdusta itu menyebabkan timbulnya keragu-raguan. Hadis ini merupakan asas sendi dalam mengerjakan sesuatu, sehingga segala perbuatan ibadah yang tidak disertai keyakinan yang sungguh-sungguh tidak sah hukumnya. Maka semua yang dikerjakan harus benar-benar menurut perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat simple, tetapi maknanya sangat boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan ini. Okey, jadi kita nak ambil poin kat mana? Kalau boleh gariskan sikit. Garis apa? Kat mana nak garis? Garis kat sini. Tinggalkan apa yang kau ragu-ragu kepada yang kau tidak ragu-ragu. Itu je. Itu poin utama. Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu kepada apa yang tidak kau ragu-ragu. Apa maksud? Boleh faham tak maksud ni? Lalu Nabi pun terang pula lepas tu. Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan. Berdusta membawa ragu-ragu. Ragu-ragu. Ragu-ragu, ribah. Ragu-ragu dan juga rasa
tak sedap hati. Okey. Kadang-kadang ada kita dalam berurus niaga, kita dalam berurusan, sebab apa dia ni belanja aku Sebab apa dia belanja aku? Dia jarang belanja aku. Dia ada masuk sebut harga baru ni. Jadi kait nak meeting tender ni, aku terlibat dalam pengurusan. Nah, kenapa tiba-tiba dia hantar buah durian ni? Ada tak? Itu maksudnya ribah. Ribah makna ragu-ragu dan kita rasa tak sedap hati. Jadi dalam hadis ni, Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, tinggalkan perkara yang kamu rasa ragu-ragu, rasa tak sedap hati. Kamu ragu-ragu, kamu tak sedap hati. Ada tak istilah lain dalam terjemahan versi lain dia tulis apa tu? Kalau dekat saya ni dia tulis ragu-ragu. Ada terjemahan versi lain tak? Tak, dia dengan makna sebenarnya yang doubt. D-O-U-B-T, doubt. Tinggalkan. Betul tak? Doubt ni yang kita apa? No doubt. No. D-O-U-B-T. Apa perkataan doubt ni? Kita apa benda Macam mana kita nak terjemahkan? Ribah. Cuba tulis di ruangan chat tu. Ada tak siapa-siapa yang ada English translation? Kalau ada siapa yang ada English translation, tolong share di ruangan chat yang terjemahan hadis ni dalam bahasa Inggeris. Mana Rasulullah kata, tinggalkan perkara yang kamu was-was. Dia ada was-was, dia ada rasa tak sedap hati, doubt. Betul tak pronunciation? Ragu tu doubt. Doubt. Sebutan dia macam mana? Doubt. No doubt. 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 No doubt. Yes. Doubt. Kita kadang-kadang kita ada rasa tak sedap hati. Boleh ke buat macam ni halal ke tidak aku jawab macam ni rasa macam tak transparent lah. Aku jawab macam ni rasa macam berbohong lah pula. Itu ada doubts. Kita ada rasa jadi dalam hadis yang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dak ni makna tinggalkan. Maknanya jangan buat. Kalau kita ada rasa doubt, ni halal ke haram ni? Aku cakap betul ke aku bohong? Rasa macam nipu lah jawab macam ni. Rasa macam tak jujur lah. Sebab tu sambungan hadis belakang ni, kebenaran membawa ketenangan. Berdusta dia membawa ragu-ragu. Bila kita mula cakap nipu, kadang-kadang dengan bos, kita tak jawab betul-betul. Kadang-kadang ada suami, dia jawab pada isteri tu, dia jawab tak betul. Dia nak pusing-pusing, dia ada rasa tak sedap hati. Tapi yalah, Rasulullah pesan, dak maknanya tinggalkan apa yang kita ada rasa ragu-ragu. Sebab kebenaran, kalau benda itu benda kebenaran, dia bawa ketenangan. Dusta, dia bawa pada rasa doubt tadi, rasa tak sedap hati, rasa ragu-ragu. Dan ini pun macam tu dalam ibadah. Sebab tu di bawah ni dia kata dalam beribadah pun perlu yakin. Sebagai contoh, orang nak buka puasa. Kita nak buka puasa, tunggu bulan Ramadan, dengar orang azan maghrib, kita rasa cerah lagi ni. Aku rasa tak masuk lagi maghrib, tapi tu imam dah azan kat masjid. Ada doubt, kita ada rasa ya ke tidak ni? Kalau nak sebut betul, doubts B adalah silent. Doubt. Yes. Doubt. Ni saya seronok kelas ni saya pun boleh belajar tajwid. Doubt. Without B. Okay. Jadi doubt, kita ada rasa halal ke tidak? Aku ni cakap betul ke tidak? Aku rasa macam aku tipulah sikit. Aku rasa aku macam tak jujur lah. Da' ma yari, bukan. Nabi kata tinggalkan perkara yang menyebabkan kita rasa ragu, tak sedar hati ni. Sebab memang dia tak akan tenang. Kalau benar, kita rasa tenang. Aku jawab betul dah. Dia nak marah macam mana pun aku dah jawab betul.
Aku dah explain perkara sebenar. Dia nak marah ke, dia nak rasa hati ke, tawakal. Dia membawa ketenangan sebenarnya bila kita benar. Nah, sebab tu kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan benar. Hadis yang ketiga. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qissat Hirqal. Hirqal Hercules. قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Hadis Abu Sufyan ni ceritanya macam ni. Pada tahun ke-6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dengan kerajaan musyrikin Mekah. Okey. Dalam perjanjian Hudaibiyah ini ada gencatan senjata, tak nak berperang, masing-masing setuju untuk tidak berperang dalam masa 10 tahun. Bila tak perang dalam masa 10 tahun ini, sebenarnya inilah peluang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dengan lebih tenang, bahkan dengan lebih luas apabila baginda mula menghantar surat-surat dari Madinah kepada Parsi, kepada Mesir, kepada kerajaan Parsi, kerajaan Mesir, kerajaan Rom. Antaranya Nabi menghantar surat kepada kerajaan Roma di Itali, yang mana pemerintahnya beragama Kristian. Jadi Rasulullah hantar surat ajak dia orang ni masuk Islam. Tengok hebat. Jadi Raja Rom, Hercules, Raja Rom ini bila dia dapat surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, dia ni agama Kristian, ada dalam kitab Bible menceritakan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi dalam kitab dia orang ada cerita Nabi akhir zaman dalam Bible. Jadi bila sampai surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Rom orang pun baca isi konten surat tu, ajak masuk Islam. Raja Rom hantar orang di pasar dia masa tu. Ada tak mana-mana yang duk niaga kat pasar Rom ni, orang datang dari negeri Arab sana, ada tak dari Mekah ke dari Madinah? Tiba-tiba ketika itu Abu Sufyan berada di pasar tersebut, dan Abu Sufyan ini ketika ini belum masuk Islam. Dia orang Mekah, dia tidak Islam. Bahkan Abu Sufyan antara orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Abu Sufyan lah punca asal berlaku perang Badar. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan lah yang mengetuai tentera perang Uhud, perang Ahzab. So masa tu bila dah tak perang Mekah Madinah, Abu Sufyan pergi bisnes sampai ke Rom. Dia orang melakukan rihlat asy-syita'i was-saif. Mereka melakukan import ekspor. Mekah ni kuat hebat bisnes dia. Jadi Abu Sufyan masa tu ada di pasar di Rom. Raja Rom yang terima surat dari Madinah, Nabi Muhammad ajak dia Raja Rom masuk Islam. Dia dapat maklumat, dia kata, kita perlu faham betul-betul ni. Sebab dalam kitab Bible kita ada cerita tentang Nabi akhir zaman ke yang ni dah. Lalu Raja Rom hantar orang pergi ke pasar. Ada tak mana-mana orang kat pasar ni yang asal dari Mekah, Madinah, Tanah Arab, datang jumpa aku. Lalu Abu Sufyan pun mengaku. Abu Sufyan belum Islam. Dan Abu Sufyan datang dari Mekah, Quraisy. Abu Sufyan kata, saya. Jadi Raja Rom panggil lah dia. Bila Raja Rom panggil dia, ada soalan-soalan. Ini hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari. Bagaimana Raja Rom tanya soalan-soalan kepada Abu Sufyan. Raja Rom tanya, yang ngaku jadi Nabi ni, dia ni orang kaya ke miskin? Abu Sufyan kata, dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Ada tak di kalangan keturunan dia raja-raja sebelum ni? Tak ada, dia tak ada keturunan raja. Dia ni, kamu kenal tak dia? Macam mana rekod dia? Pernah bohong ke tak? Abu Sufyan kata tak, dia tak pernah bohong. Kami kenal dia kat Mekah. Memang dia seorang yang tidak pernah berbohong pun. Raja Rom tanya lagi, pengikut dia bertambah ke berkurang?
Abu Sufyan jawab, pengikut dia dari hari ke hari, dari hari ke hari bertambah. Siapa yang ramai? Orang miskin ke orang kaya? Yang miskin dulu yang ramai follow dia. Abu Sufyan cerita satu persatu. Soalan Raja Rom tanya. Dan antara soalan Raja Rom, hadis kita ni. Hadis yang kita sedang baca ni. Herakles tanya, "Famadha ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Disuruh kamu buat apa? Ini antara soalan. Kita baca hadis ni sekarang. Heraklius ditulis sini. Herakles berkata. Jumpa muka surat 78. Maka apakah yang diperintahkan olehnya? Antara soalan Herakles. Yang dimaksudkan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan berkata, saya lalu menjawab. Ia berkata, maknanya Muhammad tu kata, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan sesuatu dengannya, dan tinggalkanlah ajaran datuk nenek moyangmu, sembah berhala, tinggalkan. Ia juga menyuruh kami salat, berkata benar, sopan, dan mempererat kekeluargaan. Poin dalam hadis ini berkait dengan tajuk ialah ia juga menyuruh kita salat, berkata benar. Berkata benar, ini kaitan bab ni. Ada pun hadis kisah dengan Abu Sufyan ni panjang sangat. Dan ini satu perkara yang menarik ialah jawapan Abu Sufyan kepada Raja Rom ini dalam keadaan Abu Sufyan tak masuk Islam pun lagi. Tapi dia boleh cerita satu persatu kebaikan-kebaikan Muhammad. Bahkan Raja Rom setelah mendengar penjelasan Abu Sufyan yang bukan Islam lagi ni, lepas tu Raja Rom buat kesimpulan. Kalau inilah maklumat yang kamu jawab ni betul, maka betul lah, inilah Nabi akhir zaman. Dan kekuasaannya akan sampai ke bawah tapak kaki aku ni. Tapi aku tak nak masuk Islam juga. Dia tak masuk Islam pun. Dia tak masuk Islam. Raja Rom tak masuk Islam. Tapi dia tahu kebenaran, dia akui betul ni Nabi, tapi dia tak masuk Islam. Macam zaman sekarang lah. Orang kata Tok Guru ni baik, ulama' ni baik. Tapi dia tak ikut juga. Dia tahu betul ni, dia orang baik ni. Tak ikut juga. Jadi ini yang berlaku. Jadi kaitan dalam hadis ini, bab ni, Imam Nawawi bawa hadis ni ialah jawapan Abu Sufyan bahawa Nabi Muhammad itu suruh kami tauhid kepada Allah, suruh kami tidak syirik, suruh kami salat, dan Nabi Muhammad perintahkan kami supaya bercakap benar. Ini poin berkait dengan bab kita ni. Hadis ni panjang. Okey. Hadis yang keempat. Boleh? Berkhabar semua? How are you? Cuba tulis sikit dekat ruangan komen. Semua sihat? Semua sihat? Ada yang sedang menonton? Alhamdulillah. Ada tak di kalangan saudara mara, kawan, adik-beradik yang jadi mangsa banjir? Ada tak dalam ni? Ada tak? Alhamdulillah sihat. Semua tak nampak videonya. Kan? Puan Junaidah, kalau ada video ni kita lagi semangat sikit. Nampak orang angguk. Kan? Nampak pakai cermin mata. Jadi ada tak di kalangan kita petani yang adik-beradik dia ke, saudara mara dia ke, ataupun kawan dia ke yang jadi mangsa banjir 2-3 hari baru ni? Ada tak? Banjir bukan saja di Selangor, ada juga banjir di Pahang sekarang. Saya syorkan sangatlah pada yang ada dalam ni. Ada kakak di Bukit Raja sekeluarga terkesan dengan banjir. Allahu Akbar. Saya syorkan sangat kita yang dalam ni, bantulah adik-beradik, saudara mara, kawan kita. Kalau mampu pergi tolong bersihkan rumah, angkat barang, pergi. Tapi tak semua orang mampu itu. Kalau tak mampu macam tu, sumbangkan duit pada mereka. Saya pergi 2-3 hari ni, Allah sangat-sangat memerlukan. Tuan Raja Azmi, ya, 2 kawan ada kesengan stok dan mesin. Setiap orang lebih 100k. Allah Rabbi. InsyaAllah, moga-moga Allah ganti lebih baik lagi untuk sahabat tu. Hilang 100k, dia sabar,
dia muhasabah, dia bangkit balik. Moga-moga Allah Ta'ala bagi 500k lagi nanti. Yang penting kita cari hikmah lah. Kita tak mampu nak kata apa. Berat, berat, berat bahu ke berat mata? Berat pikul. Benda dia kata berat, berat mata. Macam mana mata berat? Berat penimbang lah. Berat timbang. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. memikul. Mana berat mata? Mata tak berat mata nampak gitu je. Tu berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Allahu akbar, Allahu akbar. Pelbagai cerita kita dengar kan? Ada masjid tenggelam, ada surau, ada bisnes, ada reban ayam, ada rumah. Ya Allah, ya Allah. Allah Rabbi. Anak menantu besan saya hilang harta benda tapi semua selamat, termasuk isteri syarat mengandung di Uludong. Uludong ni mana Uludong? Uludong. Kalau Uludak tu di Bursa Turki. Uludak. Ni Uludong. Faham Ustaz? Faham. Uludong Pahang. Mentakap tu ke? Mentakap ke? Dia Raub lah. Rauk mentakap. Oh. Dia Anak kalau menantu biasa makan besan. apa toki punya lemang tu lepas sikit kan. Lemah Turki. Lemang toki lepas sikit tu, lepas tu dong lah, ulu dong. Uludong. Allahu Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua insya-Allah. Kita bantulah. Siapa yang mampu bantu dengan duit, bantu dengan duit. Siapa bantu bagi semangat, support, paling kurang gitulah doa. Ada kawan di Puchong kena tidur surau, mohon bantuan tempat tidur. Isnin baru sempat hantar. Ya Allah, kita yang okey ni, kita kena adalah kebersamaan dengan mereka. Masa ni kita terselamat, kita tak kena, keluarga kita, anak isteri kita selamat, kita bantu sahabat-sahabat. Allah Rabbi. Sambung sikit lagi Hadis yang keempat. Kita orang Singapura dan kebanyakan masjid telah infak about 500k Ustaz. Alhamdulillah. 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 500k alhamdulillah. Moga-moga sampai kepada penerima-penerimanya insya-Allah dan meringankan bebanan mereka. Ingat, salah satu amalan yang Nabi suka ialah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati saudaramu, memasukkan kegembiraan. Dapatlah mereka 2-3 ribu seorang, walaupun tak boleh nak settle semua, tetapi itu mengembirakan mereka, lega sikit mereka rasa. Allah Rabbi. Kita baca hadis yang keempat. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi rawahu Muslim. Dari Abu Thabit, hadis yang keempat hadis keempat, muka surat 78. Dari Abi Thabit, dalam satu riwayat lain disebutkan Abu Sa'id dan dalam riwayat lain pula disebutkan Abu Walid. Tak apalah. Yang penting dia ni Sahal bin Hanif dan dia pernah menyaksikan peperangan Badar. Ini ahli Badar. Bila sebut ahli Badar, ini di antara para sahabat Nabi yang istimewa kalau ahli Badar ini. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah supaya dimatikan syahid dan permohonan itu dengan secara yang sebenar-benarnya. Okey, ini poin, garis. Sebenar-benarnya. Bisidqin. Orang yang minta dengan Allah berdoa untuk mati syahid dan dia berdoa itu dengan benar, bisidqin,
Dia sungguh. Dia minta sungguh nak mati syahid. Ya Allah. Orang yang macam ni, ballaghahu Allah. Maka Allah akan menyampaikan orang itu ke peringkat orang yang mati syahid. Sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Ini sebagaimana yang berlaku pada sahabat Nabi Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid seorang yang sentiasa berada di medan jihad dan seorang yang sentiasa memburu syahid. Khalid Al-Walid nak sangat mati syahid. Nak sangat. Tetapi akhirnya Khalid Al-Walid mati di atas katil di rumahnya. Tapi ada lebih 80 parut di badannya. Pedang, tombak, panah, pukulan, ada 80 parut di badan. Menunjukkan bahawa Khalid Al-Walid ini sentiasa berada di medan perang. Dan dia nak sangat mati syahid. Tapi akhirnya dia mati di atas katil di rumah dia. Tapi berdasarkan hadis ini, seorang yang benar-benar minta dengan Allah bisidqin. Dia minta nak mati syahid. Dan minta itu dengan benar. Apa maksudnya kita nak kata dia berdoa tu, dia minta tu dengan benar? Maknanya berdoa dia tu benar-benar. Benar-benar betul. Tu ipin betul. Ni benar-benar benar. Dia really full sepenuh hatinya. Dia faham berkenaan dengan kelebihan orang mati syahid. Dia semangat nak mati syahid dan dia minta dengan Allah. Ikhlas, sungguh-sungguh. Nak mati syahid. Bisidqin. Apa cerita mati syahid ni? Mati syahid ini adalah shortcut ke syurga. Kita zaman sekarang nak jadi Nabi, confirm tak boleh. Kita nak sampai level siddiqin, as-salihin, nak jadi Nabi, nak jadi orang siddiqin, nak jadi orang salih. Bukan mudah tu. Jadi, shortcut yang paling ada, paling mudah untuk ke syurga bersama para Nabi ialah mati syahid. Dan hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, orang pertama yang mati syahid di kalangan umat Nabi Muhammad adalah seorang wanita, Sumayyah. Mati syahid ini shortcut ke syurga. Cuba kita bayangkan sekejap bila sebut nama Sumayyah. Glamour tak nama Sumayyah ni? Semua orang tahu kan bila sebut nama Sumayyah. Tapi cuba kita fikir sejenak. Sumayyah hidup dalam Islam tak lama, sekejap je. Sumayyah tak sempat pun dengan Isra' Mi'raj tu. Isra' Mi'raj tu tahun ke-10 diwajibkan solat. Sumayyah tak sempat. Tak sempat pun dengan Isra' Mi'raj Nabi. Sumayyah tak sempat. Apatah lagi nak cerita Nabi hijrah ke Madinah. Sumayyah tak sempat. Apatah lagi nak cerita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, pembukaan kota Mekah. Sumayyah tak sempat. Sumayyah hanya beberapa tahun je dia masuk Islam. Tetapi Sumayyah pertahankan iman dan akidah, dibunuh syahid. Tidak ada jasa besar Sumayyah ni. Tetapi namanya harum dalam sejarah umat Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Sumayyah harum. Ini kelebihan orang mati syahid. Allahu Akbar. Orang mati syahid ni mulia. Dia ada satu pepatah Arab. Disebut apa? Man lam yamut bis-sayfi mata bighairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid. Siapa man lam yamut bis-sayfi mata bighairihi, sesiapa yang tidak mati kerana pedang, dia akan mati dengan sebab lain. Sebab banyak, mati tetap ada sekali. Makna orang yang mati, yang tak mati kerana pedang. Kita yang dalam kuliah sekarang, kalau pergi berjihad, mempertahankan Islam, berhadapan dengan musuh Islam dalam perang, kita bawa pedang, kita dibunuh, mati syahid. Tapi
Kalau tak mati syahid, mati juga. Cimani, darah tinggi, apa uric acid banyak tu go out. Go out lah. Gout, go out. Sakit jantung, kanser, mati juga. Sebab tu pepatah Arab kata malam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Orang tak mati dengan pedang ni mati juga dengan sebab lain. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian ada banyak tapi tetap akan mati. Hadis yang kita baca petang ini, kalau ada orang yang begitu bersungguh, dia faham mati syahid ni shortcut ke syurga. Orang yang mati syahid ni berada dalam tembolok burung-burung berterbangan dalam syurga. Orang yang mati syahid ni istimewanya, Allahu Akbar. Saya nak share petang ni. Sebab Nabi kata baca dalam hadis yang kita baca ni, sesiapa yang berdoa meminta dengan Allah untuk mati syahid dengan benar-benar harap, bersedekah dengan benar-benar minta syahid ni, dia akan dapat martabat orang mati syahid. Walaupun dia mati atas khatirnya. Nak tahu hebat tak hebat orang mati syahid ni macam ni. Okey. Orang yang paling susah atas dunia hidupnya, paling teruk penyakit, paling besar dugaan dalam hidup ni, tiba-tiba di hari akhirat dia masuk syurga. Dia akan lupa segala kesukaran, kesakitan kat dunia dulu. Sebab apa? Sebab apa? Bila dia dah masuk syurga, segala penyakit dia dulu, segala sebab dia dihina, dia dimaki hamu sebab berpegang dengan Islam, orang perli, orang boykot. Bila dia masuk syurga, nanti di hari akhirat, dia tak teringat dah segala kesusahan dia di dunia. Sebab apa dia jadi tak teringat? Agak-agak. Bila dia dah masuk syurga, dia akan lupakan segala kesusahan dia di dunia dulu. Sebab apa? Siapa tahu? Nak on mic boleh, nak tulis boleh. Sebab apa? Sebab nikmat dalam syurga, sebab syurga best sangat, sebab syurga terlalu indah, kan? Ginilah macam zaman sekarang, orang yang berjaya dalam bisnes dia, segala kesukaran dia zaman anak yatim dulu, zaman sekolah menengah dulu, zaman terpaksa kerja nak bayar orang universiti dulu, sekarang ni dia dah jadi milioner. Jadi dia lupa, maknanya hilanglah segala keletihan zaman susah dulu. Gitulah. Sama juga orang masuk syurga, segala kesusahan di dunia tu dia lupa sebab syurga terlalu indah. Okey, itu satu. Sekaya-kaya manusia yang hidup atas dunia ni, rumahnya hebat, duit banyak, kenderaannya mewah, makanannya sedap. Dia orang ni, bila masuk syurga, juga mereka ni terlupa nikmat-nikmat kat dunia dulu. Sebab apa? Dia kat dunia dulu, dia duduk rumah besar, cantik, duit banyak, makanan sedap, segala kenikmatan dia dah terima kat dunia dulu. Alhamdulillah di hari akhirat dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, segala nikmat di dunia yang dia rasai dulu, dia pun tak teringat dah. Sebab apa? Jawapan sama lah Ustaz. Sebab nikmat syurga yang dia dapat itu jauh lebih hebat. Ya, betul Pak Robiah. Nikmat syurga tiada tandingan. Ya. Maknanya sekarang ni, orang yang dah duduk dalam syurga, ada tak dia terfikir nak balik ke dunia balik? Agak-agaknya, ada tak orang yang dah duduk dalam syurga, Pak Rahimah kata di syurga lebih dari segala-galanya. Agak-agaknya, ada tak orang yang dah masuk syurga, tak kira lah masa dunia dulu dia orang senang, ataupun di dunia dulu dia orang susah, dia dah duduk dalam syurga, ada tak manusia yang teringat nak balik ke dunia balik? Teringat kat pokok bunga dia ke, teringat kat apa-apa? Ada tak? Orang yang dah masuk syurga, rasa nak balik ke dunia. Ni jawab tak nak ni. Jawab. Ada tak? Agak-agaknya ada tak orang yang masuk syurga, bila dah duduk dalam syurga, menikmati nikmat-nikmat dalam syurga, agak-agaknya akan ada tak orang yang nak balik ke dunia lagi? Allah. Ada tak? Yang dah masuk syurga nak keluar balik? Jawapannya ada.
Dan yang jawab ada ini bukan saya. Yang beritahu bahawa ada orang yang dah masuk syurga, mereka ini bercita-cita nak balik ke dunia, ada satu golongan. Mereka ini Orang yang mati syahid, Ustaz. golongan yang mati syahid. Betul. Golongan yang mati syahid. Ketika mereka berada dalam syurga, mereka bercita-cita untuk hidup balik dan dibunuh syahid balik. Dan mereka nak lagi dibunuh lagi kerana nikmat pada saat nyawa terpisah dari badan itu nikmat yang mereka nak lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, tidak ada orang yang dah masuk syurga teringin untuk kembali hidup ke dunia melainkan golongan yang mati syahid. Mereka nak balik ke dunia dan dibunuh syahid lagi. Dibunuh syahid lagi sebab nikmat ketika terpancut darah. Musuh-musuh Islam, mereka bunuh orang. Mereka sembelih orang Islam, mereka bakar, mereka bergembira, mereka kalah dah, sakit kamu, berlumuran darah kamu. Mereka ketawa. Mereka kata orang Islam telah dibunuh. Sedangkan kawan tu, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah. Tidak ada orang yang dah duduk dalam syurga, Allahu Akbar, yang mati syahid tidak kerana dibunuh itu adakah nak balik juga ke dunia. Ini yang mati syahid, yang masuk yang mati syahid dibunuh dalam peperangan, dalam pertahankan agama. Ketika terpisah nyawa dia itu, kalau dia dipancung, dia ditembak, dia ditikam, dia dibakar hidup-hidup, saat nyawa dia terpisah itu satu nikmat yang dirindui. Masa dia duduk dalam syurga yang penuh nikmat, dia teringat nikmat mati syahid itu. Allahu Akbar. Sebab itulah para sahabat Nabi, bila dalam perang, dia ada kurma sebiji. Dengar Nabi kata, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Nabi kata, bangun, bangkit, meluru untuk ke medan jihad. Yang syurga sedang menanti kamu. Syurga seluah langit dan bumi. Sahabat yang tengah nak makan kurma ni, dia buang kurma. Orang tanya dia, sebab apa kamu buang kurma tu? Dia kata, kalau aku makan kurma ni, melambatkan aku untuk masuk syurga. Aku bimbang aku makan kurma ni melambatkan aku untuk terus mara, jadi aku lambat masuk syurga. Allahu Akbar. Allah. Melambatkan. Ini mereka yang faham kelebihan mati syahid. Ayat Quran cerita bahawa orang yang mati syahid, mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana istilah mati syahid itu pada manusia yang mati? Maksudnya saya tak faham soalan. Orang yang mati syahid dengan maksud orang yang berjuang di medan perang, pertahankan agama, dibunuh kerana agama. Dan Sumayyah dia tidak pergi berperang. Sumayyah ni dia diugut supaya tinggalkan Islam, tapi dia tak nak tinggal. Diseksa, tak nak tinggal dan dia dibunuh. Ini pun mati syahid. Itu kemanisannya. Allahu Akbar. Jadi balik pada hadis yang kita bincang tadi. Nak tanya, kalau macam mati syahid tu kadang selalu orang cakap kena sesuatu sakit ke macam tu, dia kata mati syahid. Kan selalu orang kena. Jadi maksud yang tadi Ustaz tu adalah mati syahid disebabkan peperangan berjuang untuk Islam. Yang dah sekarang ni banyak yang kategori mati syahid tu selalu kata mati syahid kerana bagaimana tu Ustaz mati syahid yang dimasukkan selain daripada perjuangan untuk agama. Ya, itu pun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah kata kalau yang berperang saja yang dikira mati syahid, maka sedikitlah umatku yang mati syahid. Ada lagi yang dikira mendapat fadilat syahid. Antaranya yang meninggal disebabkan wabak macam yang sedang berlaku sekarang, COVID ini.
COVID. Ada yang meninggal disebabkan dia runtuhan bangunan, dia tertimbus. Ini termasuk mendapat kelebihan orang syahid yang disebut mati syahid mati syahid akhirat, kan? Maknanya kematian dia itu. Macam sekarang paling mudah kita nak nampak contoh yang berkait dengan wabak COVID sekarang. Moga-moga yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput mereka meninggal yang berkait dengan wabak COVID ini, mereka juga mendapat anugerah orang mati syahid. Tapi nak banding dengan orang mati syahid di medan perang itu, sudah pasti mati syahid di medan perang ini lagi besarlah fadilatnya. Jelas macam ginilah kita kata, siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan mendapat pahala haji bersama Rasulullah. Siapa, ini ada hadis yang sahih. Barang siapa yang menunaikan umrah di bulan Ramadan, dia mendapat pahala haji. Satu riwayat lagi, mendapat pahala haji bersama Rasulullah. Jadi dia dapat fadilat besar siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan. Sebab tu siapa ada duit lebih sekarang, ada kesihatan, pergilah umrah bulan Ramadan. Sebab antara fadilatnya ialah dia mendapat pahala haji. Ataupun riwayat satu lagi, mendapat pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis Ustaz, dia buat haji dengan Nabi ke? Dia dapat pahala seperti pahala haji. Besarlah fadilat buat umrah Ramadan. Tapi nak compare yang buat haji bersama Rasulullah, tu confirm lagi besarlah. Faham tak? Maknanya orang yang berperang di medan perang, gugur syahid, itu syahid dunia akhirat. Dengan keikhlasan dia. Tapi orang yang mati disebabkan wabak, tertimbus, sakit perut, ibu melahirkan anak, ini syahid juga. Mereka mendapat fadilat syahid. Tapi taklah level tu sebagaimana 100% macam orang yang syahid di medan perang. Samalah tadi umrah Ramadan, dapat pahala haji. Ya. Tapi nak mana dengan orang yang buat haji wajib tu, itu lebih utama lagi lah. Jadi balik pada hadis yang kita bincang ni, setelah para sahabat memahami kelebihan orang mati syahid, maka ada ramai di kalangan para sahabat, bahkan zaman kita sekarang, orang yang memang di bibir mulutnya nak mati syahid, nak mati syahid. Saya ada kenalan-kenalan yang sedemikian, yang dia nak mati syahid, nak mati syahid. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kelebihan tersebut. Sebab dalam hadis ni, siapa yang minta dengan Allah nak mati syahid, dan dia minta itu dengan bisidqin, dengan sepenuh hatinya, maka orang-orang ini, mereka ini akan dapat darjat orang mati syahid walaupun meninggal di atas katilnya sendiri. Tapi jenazah dia kena urus macam jenazah biasalah. Jenazah macam biasa. Itu antara dia dengan Allah. Kita sebut syahid akhirat saja, orang tak tahu. Itu kelebihan Allah yang tahu. Dia bersedekin, dia doa, dia minta nak mati syahid tu betul-betul dari lubuk hati dia. Siapa tahu? Allah je tahu. Hadis yang kelima. Tapi kena buktikanlah. Kalau betul minta nak mati syahid, kena buktikanlah. Berjuanglah. Carilah peluang-peluang untuk syahid. Jangan doa je nak syahid. Ada peluang untuk berjihad, dia tak ambil peluang. Dia kena buktikan. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun min al-anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha baik sikit walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru awladaha faghaza fadana min alqaryati bi salat al'asr aw qariban min dhalik faqala lish-shamsi innaka ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha 'alaina فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا
فليبايعني من كل قبيلة رجل فلازقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلازقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب banyak yang ambil فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Okey, hadis ni panjang sikit. Cuba tengok makna. Yang pertama sekali sebelum tengok makna, dia cerita bab ghanimah ni, ghanimah. Apa dia ghanimah? Ghanimah harta rampasan perang. Kalau zaman dulu, zaman nabi-nabi terdahulu, ada ghanimah, harta rampasan perang. Tapi harta rampasan perang kalau zaman dulu, dia kumpul, letak di satu padang, Allah Ta'ala akan hantar api dari langit. Api dari langit menyambar harta rampasan perang tersebut. Habis ya? Nabi-nabi terdahulu, bila mereka berperang, ada harta rampasan perang, still nama dia ghanimah. Kumpul setepak di padang, Nabi Allah Ta'ala hantar api, sambar, habis harta ghanimah. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah ini halal dan diagihkan kepada orang-orang yang berjihad, mujahidin. Okay, kita baca tu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi dari golongan beberapa nabi akan berperang. Ni Nabi cerita once upon a time. Rasulullah cerita kepada para sahabat berkenaan kisah seorang nabi di zaman dahulu. Zaman dulu. Rasulullah kata ada seorang nabi. Jadi dia nak pergi berperang. Dia pun pesan pada kaumnya, jangan mengikuti peperanganku ini seorang lelaki yang baru kahwin dan belum berkumpul, padahal ia ingin mengumpulinya. Berkumpul apa pula ni? Kahwin-kahwin berkumpul. Maknanya bersamalah, bersetubuh dengan isteri. Nabi kata jangan ikut aku pergi perang orang baru kahwin. Pengantin baru jangan ikut lah. Sebab apa? Sebab pengantin baru nanti dia tak boleh nak fokus pada peperangan. Biar orang kalau nak ikut aku perang yang boleh fokus bersedekah dengan benar. Jadi yang pengantin baru yang baru kahwin, yang dia nak bersama isterinya tapi belum bersama, jangan ikut aku, kata Rasulullah. Sebab Rasulullah nak orang yang hatinya fokus untuk Nabi ni dia nak pengikut yang betul-betul fokus. Nabi ni kata yang baru kahwin, yang belum bersama isteri, dalam kepala dia nak bersama isteri, jangan ikut aku. Satu. Juga orang yang membina rumah dan belum selesai binaannya. Yang baru tengah buat rumah, ada orang yang tengah buat rumah tak apa nak siap lagi ni. Nabi ni kata, Rasulullah cerita ni, Nabi ni kata yang tengah buat rumah tak siap lagi, atap tengah nak pasang, jangan ikut aku pergi berperang. Sebab Nabi ni dia nak fokus. Rumah. Atau seorang yang membeli ternak kambing atau unta sedang ia mengharap anaknya. Dia beli kambing ataupun unta yang pregnant pula dah. Kambing orang panggil apa? Kambing yang pregnant. Bunting. Kambing yang bunting. Kambing bunting kalau, haiwan. Kalau kambing, kalau bunting disebut apa in English? Pregnant juga ke? A pregnant goat. Dia panggil apa Kalau doktor veterina, kalau kambing bunting ni ONG juga ke? In English, kalau manusia pregnant. Kalau kambing dia panggil apa Don't know Bercari perkataan tu. Kambing yang bunting. Ataupun kambing yang berbadan dua. Sopan. Tak apalah. Jadi Rasulullah cerita, ada seorang Nabi. Bila dia nak lead kaum dia untuk pergi berperang, dia pesan, jangan ikut aku
Siapa-siapa yang baru kahwin, yang belum bersetubuh, yang dalam kepala dia nak bersetubuh, jangan ikut aku pergi perang. Yang tengah bina rumah, yang sedang nak pasang atap rumah belum siap lagi, jangan ikut. Ada yang baru beli kambing ataupun unta yang bunting, jangan ikut sebab dalam kepala dia takut sampai due. Nanti contraction pula kambing tu nanti kan. Jadi dia nak perang dia teringat takut unta contraction. Jadi Rasulullah cerita tentang Nabi ni. Lalu juga orang yang membeli rumah kambing, maka berangkatlah Nabi itu dengan sahabatnya. Maka ketika telah mendekati dusun yang dituju, lokasi perang. Ditulis ini dusun. Tempat yang dituju untuk berperang, lokasinya medan. Kira-kira pada waktu asar atau hampir tenggelam matahari nak maghrib. Nabi itu berkata kepada matahari. Ini mukjizat Nabi ni. Ini Rasulullah cerita. Nabi itu kata, wahai matahari, sesungguhnya engkau adalah diperintahkan dan oleh Allah, dan saya pun juga diperintahkan. Ya Allah, tahanlah jalan matahari itu di atas kita. Maknanya, ya Allah, jangan bagi terbenam lagi. Jangan gelap lagi. Jangan bagi terbenam lagi, ya Allah. Kemudian matahari itu tertahan jalannya. Matahari itu di atas kita. Kemudian matahari itu tertahan jalannya. Mana tak terbenamlah. Sehingga Allah memberi kemenangan kepada Nabi tersebut. Jadi, maknanya mukjizat Nabi tadi, dia kata kepada matahari, kamu ni terbit, terbenam ni, kamu ni diperintahkan oleh Allah. Aku pun diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tolong hold dulu matahari ni, jangan terbenam lagi. Maksudnya nak berperang. Kalau dah gelap, bahaya nak perang nanti. Jadi mukjizat Nabi ni Allah Ta'ala perkenankan matahari tak terbenam lagi, tak maghrib lagi lah, tak gelap lagi. Lalu berlakulah peperangan. Dan dalam peperangan ini Nabi tadi menang. Kemudian dan Allah memberi kemenangan kepada Nabi tersebut. Beliau mengumpulkan banyak harta rampasan. Ni ghanimah. Dia kumpulkan harta rampasan. Kemudian datanglah api untuk makan harta rampasan tadi. Tetapi harta ghanimah, harta rampasan itu tidak dimakannya. Okey, saya cerita dah tadi. Ini peperangan bukan peperangan zaman Nabi Muhammad tau. Peperangan zaman Nabi terdahulu. Nabi Muhammad yang cerita. Dan nama perang Nabi tak sebut. Nabi tak sebut nama perang. Nabi sebut, Rasulullah sebut ada seorang Nabi dulu. Okey, sekarang ni dia pun menang dah perang. Matahari tak terbenam hasil permintaan dia. Lalu dikumpul harta ghanimah. Tadi saya cerita harta ghanimah kan. Di padang, kebiasaannya Allah akan hantar api sambar semua harta ghanimah. Sekarang ini api datang dah. Kemudian datanglah api untuk makan harta rampasan. Tetapi harta ghanimah itu, api tadi tak makan harta ni. Stay ada di situ. Lalu berkata Nabi itu, sesungguhnya ada di kalangan kamu pengkhianat. Apa maksud pengkhianat? Dia ambil senyap-senyap daripada ghanimah, dia ambil. Sepatutnya harta ghanimah ni dikumpul setepak di padang, api akan datang makan harta ghanimah. Maknanya amalan mereka diterima oleh Allah. Okey, sekarang ni bila dikumpul harta ghanimah di padang ni, datang api, tapi api ni tak makan ghanimah. Lalu Nabi tadi, Rasulullah cerita, Rasulullah kata, Nabi tadi berkata, sesungguhnya di kalangan kamu semua ni ada orang khianat. Ada orang yang ambil ghanimah ni simpan senyap-senyap. Dia tak serah semua. Ada orang yang, apa dia kita nak kata, klepek. Kalau bahasa Terengganu ni panggil klepek. Klepek ni maksudnya dalam banyak-banyak tu dia ambil sikit simpan. Gitu. Kidnap. Takkan kidnap barang tau. Dia ambil. Dia curi. Patutnya semua tentera yang berperang, harta ghanimah yang dikumpul semua letak setempat. Api pun datang, ambil, sambar semua. Ini maknanya amalan telah diterima oleh Allah. Sekarang letak situ, api datang, api tak sambar. Nabi tahu, ada ni. Ni ada ni. Di kalangan ramai-ramai ni ada hak khianat. Ada yang ambil. Lalu Nabi buat macam mana? Nabi tu lalu berkata,
Nah, sesungguhnya okey. Nabi itulah apa? Sesungguhnya ada di antara kamu pengkhianat menyembunyikan harta rampasan. Maka dari itu hendaklah berbai'ah kepadaku. Berbai'ah maknanya wakil kabilah Nabi yang follow Nabi ni ada banyak kabilah-kabilah. Tapi dia orang ni dah follow Nabi. Jadi Nabi ni kata, okey, wakil kabilah seorang-seorang salam dengan aku. Salam. Bai'ah. Salam. Salam. Tiba-tiba ada satu wakil kabilah lekat tangan dia dengan Nabi tu. Lekat. Nabi kata, dari kalangan kabilah kamulah yang ambil sebahagian ghanimah, yang sembunyikan sebahagian ghanimah. Sekarang panggil setiap ahli kabilah kamu salam dengan aku seorang-seorang. Bila salam seorang-seorang, ada 2 ataupun 3 tangan yang melekat dengan tangan Nabi tersebut. Ini cara nak detect. Dia tak buat swab test, tapi dia dengan cara bersalam dia. Salam. Yang lekat tangan tu, ni lah. Positif, negatif. Kita guna negatif lah sebab mencuri kan. Selanjutnya ada 2 atau 3 orang yang tangannya lekat pada tangan Nabi itu. Lalu beliau berkata, kamulah yang khianat. Kemudian mereka mengeluarkan emas sebesar kepala lembu. Kemudian datanglah api terus memakan semua harta rampasan. Oleh itu tidak dihalalkan hasil harta rampasan itu pada seorang Nabi sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkannya untuk kita ketika Allah mengetahui betapa kedaifan serta kelemahan dan keperluan kita. Kita ni makna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tadi bila dapat trace 3 orang yang lekat tangan dia itu, dia pun keluarkan emas sebesar ketul sebesar kepala lembu. Banyak ni. Biasa kalau emas besar kepala lembu tu berapa kilo kena tanya akak-akak dalam ni lah. Sebab dalam ni pun masing-masing emas ada 2-3 kilo seorang kan. Jadi kalau besar kepala lembu tu berapa kilo emas tu. Jadi bila dia keluarkan emas tu, diserahkan, datanglah api tadi, sambar semua harta ghanimah. Dan Rasulullah buat kesimpulan, inilah nak menunjukkan bahawa umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, harta rampasan perang disambar oleh api, tidak halal kepada mereka untuk mereka miliki. Adapun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta ghanimah ini diharuskan diagihkan kepada tentera. Di mana poin yang berkait dengan tajuk bab kita? Benar. 3 orang tadi yang menipu tadi, dia tak mengaku. Sifat benar, kalau ada harta rampasan perang, Nabi kata serahkan semua. Orang yang bersifat benar, serah. Tapi ada 3 orang yang tidak bersifat benar tadi. Tapi mereka tak boleh nak sembunyikan diri. Zaman dulu senang je, lekat je tangan dengan Nabi, tahu. Zaman sekarang, urus duit anak yatim, masuk dalam akaun dia juga separuh. Yang tu tak lekat tangan kat mana-mana. Cuma lekat dengan audit je mungkin kalau lekat. Urus duit masjid, masuk poket dia. Tak lekat. Macam zaman Nabi dulu, lekat. Ada orang urus duit tabung itu, tabung ni, tabung itu. Mungkin dia pandai pusing-pusing buat documentation, lepas. Tak lekat. Ini sifat lawan pada sifat benar dalam bab kita. Kena hati-hati. Yang uruskan dana, yang uruskan bab tu, kita pesan pada sahabat-sahabat kita, ni mesti banjir ni. Tak maaf saya cakap, ada juga yang ambil kesempatan. Scammer yang ambil kesempatan. Allahu Akbar. Ini opposite kepada sifat benar. Jadi hati-hati. Hati-hati yang menguruskan. Kita yang nak menyumbang pun hati-hati. Allahu Akbar. Saya baru ni takut. Saya duduk berniaga Habatus Sauda. Saya lama, alhamdulillah lah, lama dah duduk berniaga Habatus Sauda, zaitun, madu. Ada customer yang duk biasa beli repeat order Habatus Sauda, tiba-tiba masukkan duit RM1,000. Ustaz, duit RM1,000 ni Ustaz bagilah kepada mangsa banjir, sebab dia duk tengok saya pun ada 2-3 kali saya pergi baru ni. Kita pun suspend orang masukkan duit pada akaun. Tapi kita agihkan sebaik mungkin lah. Saya pun fikir dalam kepala, okey, dia bagi RM1,300, saya pergi ke restoran. Ingat, RM300 nak beli makanan. Betul lah, 2 hari lepas ni cerita ni, 2 hari lepas. Saya nak pergi bantu rumah kawan yang memang
purposely rumah dia tu memang tenggelam lah. Jadi ingat, bawa makanan 20 bungkus, nak bagi kat dia dan jiran-jiran dia. Duit 700 lagi, nak bagi cash je lah pada kawan tu. Sebab rumah dia teruk sangat. Dapat 700 pun apalah sangat. Tapi tak apalah daripada tak ada langsung. Saya pergi ke restoran. Sampai ke restoran, orang restoran nampak duk bungkus makanan. Ustaz, gimana? Nak datang beli makanan sikit ni, nak pergi kat rumah kawan. Tak apa Ustaz, tak apa, ambil ni 20 bungkus. Ni pun ada orang bayar dah. Ni pun ada orang bayar, ambil je makanan ni, bawa pergi sana. Saya kata, tak, saya nak beli ni. Tak payah, ambil je. Rupanya ada orang yang dah bayar dekat restoran tu. Dan Alhamdulillah, dia menguruskan. Saya pun ambil je lah. Ambil makanan. Sekejap Ustaz, ambil sikit lagi air kotak ni, biskut. Ada banyak lagi. Ambil. Jadi saya pun pergilah. Tak bayar dah kat situ, jadi duit still 1,000 lagi. Sampai kat sana, serah kat kawan tu, ambil duit ni, orang bagi. Makanan pun bagi kat jiran-jiran dia. Dan kita pun kena top up sikit. Yelah, kita duk suruh orang derma, kita pun kena derma lah. Walaupun tak banyak. Jadi, subhanallah, zaman sekarang, zaman yang perlu berhati-hati. Kalau kita tengok, yang hadis yang kita baca ni, bahawa di zaman Nabi tersebut, Rasulullah cerita, dah ada orang yang ambil harta ghanimah tadi. Sebesar emas, sebesar kepala lembu. Allahu Akbar. Tapi senang zaman tu boleh nampak selalu tangan dia melekat dengan tangan Nabi. Lekat. Jadi senang. Zaman sekarang dia tak melekat. Tetapi jangan rasa kita boleh lepas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut tak boleh bercakap, tangan akan berkata-kata. Tangan akan cakap. Tangan kata, ya aku ambil, ya aku transfer, ya aku bawa ke sini. Kaki menjadi saksi. Jangan. Jadi kita biarlah bersifat benar. Hadis yang terakhir dalam bab benar ini, kita baca yang terakhir juga petang ni. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Ini orang bisnes. Kak Junaidah tanya, zaman Rasulullah harta apa-apa dia agih-agihkan ataupun dibuang? Diagih-agihkan. Diagihkan. Harta apa-apa perang diagihkan. Kalangan tentera Rasulullah sendiri. Hadis ke-6 daripada Abu Khalid Hakim bin Hizam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli itu kedua-duanya bebas, belum terikat selagi mereka belum berpisah. Maka apabila keduanya itu bersikap benar dan menerangkan cacat-cacatnya, maka mereka keduanya akan diberkati. Akan tetapi jikalau keduanya itu menyembunyikan cacat-cacatnya dan sama-sama berdusta, maka terhapus keberkatan jual beli. Hadis ini sangat penting pada orang bisnes. Yang pertama, penjual dan pembeli itu kedua-duanya bebas, belum terikat selagi mereka belum berpisah. Deal. Close deal. Bila orang bisnes beli barang dalam Islam, selagi mana kamu tidak berpisah, maka urus niaga itu masih boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Bila kamu dah beli, dah bawa balik barang, nak cancel balik, nak komplain ada ni, itu tak boleh dah. Sebab ini dipanggil khiyar majlis. Maknanya kita boleh batalkan jual beli kita masa kita duduk bersama lagi. Nak beli, tak jadilah. Jadi, tak jadi, boleh. Tapi bila dah bawa balik, baru nak komplain dan sebagainya, maka ketika itu tak boleh dah. Tapi ada kita, contohnya dalam bab yang biasa dikatakan, kalau dia berlaku macam ni, pernah sekali, Sayyidina Umar Al-Khattab beli seekor kuda. Beli kuda dalam keadaan sihat, bayar. Kemudian Sayyidina Umar pergi jalan, happy ingat dia naik kuda, kuda tu macam terplek out sikit kaki kuda. Terplek out kaki kuda. Jadi Sayyidina Umar komplain lah pada yang menjual. Aku bayar, tapi kenapa kaki kuda macam ni? Jadi yang meniaga kata,
kita dah terpisah, kamu dah bayar, kamu dah ambil kuda, macam mana nak hantar balik kat aku? Komplain pula kaki, aku serah tadi okey. Sayyidina Umar kata, aku baru naik sikit, kaki dah gini dah. Baru naik sikit, tapi dah berlaku gini. Lalu ketika ini, macam mana nak selesaikan? Dijumpa dengan Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih. Qadhi ni kata, okey, nak putuskan macam ni. Umar, kalau nak cancel boleh hantar balik kuda sebagaimana kamu ambil. Ataupun ambil kuda ni. Qadhi buat keputusan. Masa tu Sayyidina Umar khalifah. Kes melibatkan khalifah dengan orang biasa. Qadhi buat keputusan. Sayyidina Umar kata, aku nak batalkan ni. Qadhi kata, boleh nak batal. Tapi serahkan balik kuda sebagaimana keadaan ketika kamu ambil. Jadi masa ambil itu kaki kuda sihat. Sekarang ni kamu nak batalkan jual beli ni, kamu kata sebab kaki kuda tak sihat. Tapi masa kamu ambil kuda okey. Dia adalah dalam bab muamalat. Tetapi poin yang berkait dalam hadis ni ialah yang selepas itu. Fa in sadaqa wa bayyana, sekiranya orang yang membeli dan menjual mereka ni benar cerita cacat. Contoh dia jual kereta, dia kata kereta saya ni pernah aksiden. Terus-terang beritahu. Kereta second hand je lah, second hand. Jangan kita duduk adjust dia punya mileage, adjust mileage kereta. Beritahu kereta okey, tak jalan sangat pun. Woman driver tak guna sangat pun. Kereta tak pernah aksiden. Ini kalau dia bohong, ini berkait dengan sedekah tadi. Benar, kena cakap benar, kena beritahu. Kereta ni pernah aksiden sekali dulu tapi tak teruk sangat. Ini barakah urus niaga dia. Sama ada pembeli ataupun penjual. Kena cerita. Kawan nak jual rumah ni sebab apa? Saya nak jual rumah ni saja. Nak pindah rumah lain. Sedangkan rumah dia ni mungkin ada nanai. Beritahu. Kenapa nak pindah rumah ni? Banjir air naik kawasan ni. Cerita. Ustaz, kalau cerita gitu orang tak nak beli ya. Dah iyalah. Nak buat macam mana? Awak silap masa awak pilih tu. Apa saja dalam urus niaga. Jual buah, jual kenderaan, jual barang second hand, jual barang. Kena beritahu. Inilah maksudnya, maksud hadis ni, sekiranya pembeli dan penjual cerita cacat produk dia, benar. Ustaz, kalau kita cerita cacat nanti orang tak nak beli. Jadi jual lah yang tak cacat. Zero defect. Tapi dah memang ada defect Ustaz. Jual lah juga kalau nak jual. Tapi orang minta harga rendah. Betul lah harga rendah itu hak dia. Sebab awak jual barang yang ada defect. Kalau dia redha nak beli, jual. Ustaz, saya nak jual rumah saya tapi adalah ni saya tak renovate dah, saya nak jual harga ni. So dia kena cerita kat dia ni keadaan ni gini. Nanti dia minta murah harga Ustaz. Itu hak dia lah. Yang penting kita kena bercakap benar. Jangan tipu. Rasulullah sebut dalam hadis yang terakhir dalam sifat benar ni, pembeli dan penjual, sekiranya mereka jujur, mereka akan dapat barakah dalam urus niaga. Bukan saja untung, tapi barakah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita habis dalam bab benar ini. InsyaAllah nanti kita sambung dalam kuliah akan datang. Yang ni bab apa? Bab akan datang. Cuba tengok sikit. Bab apa? Bab yang seterusnya. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang lah. Hari ni selesai dah bab benar. Bab apa? Bab akan datang. Bab apa? Tengok jap. Bab yang seterusnya ialah bab CCTV. Bab CCTV. Apa maksud muraqabah? Muraqabah bab berkenaan dengan CCTV. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah akan datang berkenaan dengan bab muraqabah. Satu perkara saya baru terfikir tadi. Tiap-tiap minggu ada tuan-tuan, puan-puan, kakak, abang-abang yang bersama dalam kuliah ni. Saya, Jawatan Kuasa Penganjur selalu transfer duit pada saya. Sumbangan daripada yang hadir kuliah. Untuk minggu ni, semua sumbangan saya akan bagi pada sahabat saya yang mangsa banjir.
Untuk minggu ni lah, minggu depan saya ambil kat saya. Tapi untuk minggu ni, untuk minggu Astagfirullahaladzim. Untuk minggu ni kita buat sikit, transfer kepada jawatankuasa, nanti dia orang akan bagi pada saya dan fully 100%, bahkan insya-Allah saya pun nak tambah juga. Untuk saya akan bagi pada sahabat saya yang rumahnya tenggelam banjir. Ni pun ramai 2-3 orang sahabat. Tapi kita bagilah setakat yang ada. Kita bagi orang ni sikit, orang ni sikit, orang ni sikit. Kita tak mampu nak selesaikan 100% masalah dia orang, tetapi paling kurang ada kebersamaan. InsyaAllah pada yang menyumbang untuk minggu ni, malulah. Untuk minggu ni kita sumbang pada masa banjir insyaAllah. Minggu depan saya ambil kat saya lah. Astagfirullahaladzim. Okey, sekadar itu. Moga-moga ada manfaat pertemuan kita, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sambung lagi Assalamualaikum. insyaAllah.